seterusnya kita masuk kepada tajuk 4.4 nisbah, kadar dan kadaran. Okey, dekat sini sebelum ni kita dah belajar nisbah tu apa, kadar tu apa, kadaran tu apa. Sekarang kita tengok kalau ada soalan yang melibatkan ketiga-tiga benda yang kita belajar tu. Okey, yang pertama kita nak tahu macam mana kita nak menentukan nisbah dua kuantiti apabila dua atau lebih nisbah dua kuantiti diberi. Okey, dekat sini kita boleh tengok kepada contoh. Dia kata kat sini contoh jika P dinisbahkan kepada Q bersamaan dengan 7 nisbah 3 dan Q dinisbahkan kepada R sama dengan 3 nisbah 5. Jadi cari nisbah P kepada Q kepada R. Okey, dia bagi nisbah dua kuantiti dan dia suruh kita tentukan apa nisbah tiga kuantiti dia. Okey, jadi kita boleh tengok dekat sini dia bagi P nisbah Q sama dengan 7 nisbah 3 dan Q nisbah R sama dengan 3 nisbah 5. Okey, jadi nak mudah kita boleh buat kotak yang mana dekat sini ada 3 kuantiti. Dia minta 3 kuantiti. So P, Q dan R. P, Q dan R. Okey, bila kita buat kotak kita tengok P kepada Q. P nisbah Q sama dengan 7 nisbah 3. So 7 nisbah 3. Okey, ini yang pertama. Yang kedua Q nisbah R sama dengan 3 nisbah 5. Q nisbah R. So Q adalah 3. R dia 5. Jadi kita dapatlah dekat sini. Kita kumpulkan ke semua nombor yang ada ni. 7. Okey, yang sama kita kekalkan dia. Jadi 7 nisbah 3 nisbah 5. Macam tu. Jadi kita dapatlah nisbah 3 kuantiti. Iaitu 7 nisbah 3 nisbah 5. Q ni nilai 3 dia sama. So tak payah buat apa-apa. Jadi kekalkan dia dan turunkan dia je ke bawah. Okey, itu contoh 9. Contoh 10, kita tengok dia bagi dekat sini satu ayat yang panjang. Jadi kita boleh kena keluarkan maklumat dia dulu. Okey, dia kata di sudut bacaan kelas 1 jujur, nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan ialah 2 nisbah 5. Nisbah buku rujukan kepada majalah ialah 3 nisbah 2. Cari nisbah bilangan buku cerita kepada buku rujukan kepada majalah. Okey, jadi kita nak tulis okey, buku rujukan, buku cerita panjang. Jadi kita letak huruf senang. Okey, contoh buku cerita kita letak C. Contoh C sama dengan cerita. So kita letak C nisbah kepada buku rujukan R. So C kepada R sama dengan 2 nisbah 5. Macam tu. Kemudian rujukan kepada majalah. Buku rujukan R kepada majalah ialah 3 majalah M. Contoh M. Jadi 3 nisbah 2. Okey, jadi kita buat kotak macam tadi. C ada 3, dia nak minta buku cerita kepada rujukan kepada majalah. So C nisbah kepada R nisbah kepada M. Okey, jadi kita tengok. Sebab macam tu. Lepas tu C berapa? 2. Nisbah C kepada R. C nisbah R sama dengan 2 nisbah 5. So 2 nisbah 5. Kemudian yang kedua R nisbah M sama dengan 3 nisbah 2. R 3, M 2. Okey, dekat sini nilai R dia berbeza 5 dengan 3. 5 dengan 3 ada nombor apa yang sama dalam sifir 5 dengan sifir 3? Ada nombor 15 yang mana kita darabkan dengan 3, 5 kita darabkan dengan 3, 3 kita darabkan dengan 5. Macam tu. Jadi 5 darab 3, 15. 3 darab 5 pun 15. So kita akan dapat kat sini 15. Okay, lepas tu. Jadi bila yang atas kena darab 3, depan pun kena darab 3. Kalau belakang tengah depan dia kena darab 5, belakang pun kena darab 5. Jadi 3 darab 2, 6. 2 darab 5, 10. So kita dapatlah dia punya nisbah 6, nisbah 15, nisbah 10.
Macam tu. Jadi kita dapatlah nisbah buku rujukan kepada buku cerita kepada buku rujukan kepada majalah, iaitu 6, nisbah 15, nisbah 10. Okey, itu nisbah. Kita tengok soalan yang berkaitan dengan nisbah. Seterusnya, kita tengok pula kepada kadar. Okey, nisbah atau nilai yang berkaitan. Okey, kita tengok macam mana kita nak tentukan nisbah atau nilai yang berkaitan. Dia bagi satu nisbah, dia suruh kita cari nilai yang ada kaitan dengan nisbah tu tadi. Contoh, dekat sini dia bagi Ibu Nurin mencuba resepi membuat roti dengan mencampurkan tepung dan air. Nisbah tepung kepada air. Okey, kalau dia bagi soalan, kita terus keluarkan maklumat dia. Dia kata nisbah tepung kepada air sama dengan 5 nisbah 3. Sekiranya Ibu Nurin menggunakan 400 gram tepung, 480 gram tepung, berapakah jisim air? Macam tu. Dalam yang diperlukan. Okey, jadi ini maklumat yang dia bagi. Jadi tepung dia guna tepung, nisbah tepung dengan air 5 nisbah 3. Kalau tepung dia guna 480 gram, jadi air dia berapa? Jadi kita buatlah. Okey, 5, dia ada dua kaedah dekat sini dia boleh guna, iaitu kaedah unitari dengan kaedah silang, darab silang. Okey, yang mana kaedah unitari ni, kita kena cari satu unit dulu. Okey, jadi kalau dia kata 5 bahagian tepung ataupun 5 bahagian tepung, sebab 5, nisbah dia 5 kepada 3. Jadi 5 bahagian tepung, 5 sama dengan 480 gram. Jadi kalau satu bahagian tepung, kita nak buat macam mana? Kena bahagi. 480 bahagi dengan 5. Kita akan dapat 96 gram. Jadi kalau satu bahagian tepung sama dengan 96 gram. Jadi air yang dia guna ialah 3. Jadi ambil 3 darab pula dengan 3. So 3 darab 96, kita akan dapat 288 gram air untuk 3 bahagian. Sebab dia kata 5 bahagian tepung bersamaan dengan 3 bahagian air. Jadi kalau tepung guna 480 gram, so kena darablah dengan 3. Maksudnya kita cari dulu untuk kaedah unitari ni, kita cari dulu satu unit, satu bahagian tepung. Lepas tu kita darabkan dengan 3 bahagian air. So kita akan dapatlah nilai air yang kita kena guna. Okey, kemudian kalau darab silang, kita boleh guna kaedah kadaran. Contoh, 480 gram, 480 untuk 5 bahagian. Sama dengan berapa gram untuk 3 bahagian air. Macam tu. Jadi kita buat kaedah kadaran. So kita buatlah. Okey, yang tak ada nilai ni kita boleh letak nilai X contoh. Kita letak nilai X gram. Jadi kita darab silangkan dia. 480 darab 3, 5 darab X. Jadi kita akan dapat 5X sama dengan 480 darab dengan 3. Kita akan dapat 1440. Okey, jadi nak cari 1X. Iaitu 1X tu maksudnya berapa gram untuk 3 bahagian air. Jadi ambil 1440 ni kita bahagikan dengan, 5 ni kita bawa pergi belakang, dia jadi bahagi. So bahagi dengan 5. 1440 bahagi dengan 5, kita akan dapat 288. Jadi nilai X tu dalam unit gram. So letaklah gram. 288 gram untuk 3 bahagian air. Macam tu. Itu kalau dia bagi nisbah dan maklumat yang berkaitan. Dia suruh kita cari maklumat yang berkaitan. Okey, dalam contoh 12 pun sama. Okey, dalam contoh 12 dia bagi kat sini 3 nisbah. Nisbah 3 kuantiti. Okay, kita tengok soalan dia. Dalam suatu projek membina bangsa basikal, murid di sekolah, nisbah wang yang didermakan oleh pengusaha kantin sekolah
syarikat buku dan PIBG ialah 2 nisbah 6 nisbah 5. Okey, dia kata kantin, pihak kantin nisbahkan dengan syarikat buku dan PIBG dinisbahkan ialah 2 nisbah 6 nisbah 5. Okey, kita buat macam tu. Kita boleh nampak siap-siap sebab kita pengusaha kantin 2 bahagian, syarikat buku 6 bahagian, PIBG 5 bahagian. Okey, lepas tu dia bagi nilai. Okey, ini nisbah bukan nilai sebenar. Nisbah yang dia bagi, PIBG dia derma RM900. So kita letak 900 dekat bahagian PIBG dan berapa wang yang didermakan oleh syarikat buku dan pihak kantin sekolah. Okey, yang ni. Jadi kita tengok. Kita nampak dekat sini yang ada maklumat PIBG iaitu 5 dengan 900. Okey, maksud dia kita boleh tengok berapa darab 5 dapat 900. Nak buat macam mana? Kita kena bahagi iaitu 900 bahagi dengan 5. Kita akan dapat nilai dia ialah 180. Okey, jadi bila dapat 180 makna dia 5 kena darab 180 baru dapat 900. Jadi kita buat darab 180 juga dekat kedua-dua yang kita nak cari iaitu 6 darab 180 kita akan dapat 1080. Jadi pihak syarikat buku dia menderma sebanyak 1080, manakala syarikat kantin dia 2 bahagian. Jadi 2 darab 180. Kita akan dapat 360. Itu nisbah dia. Jadi kita dapatlah berapa yang didermakan pengusaha kantin? RM360. Syarikat buku RM1080. Macam tu. Okey. Untuk contoh 13, dia bagi dekat sini seutas dawai dengan panjang 12 cm. Maksud dia daripada P kepada S panjang dia 12 cm. Diberi bahawa P nisbah Q dan Q nisbah R. PQ nisbah kepada QR ialah 3 nisbah 2. Jadi kita letak macam ni. 3 nisbah 2. Macam tu. Dan RS ialah 2 cm. Okey, dia dah bagi nilai sebenar. Yang ni 3 dengan 2 ni bukan nilai sebenar lagi. Dia baru nisbah. Jadi dia suruh cari nisbah PQ, QR dan RS. Okay, jadi kita buat kaedah yang sama macam kita buat dalam contoh 12 tadi. Iaitu kita letak nilai dia. Macam ni. Kita buat kotak PQ nisbah kepada QR nisbah kepada RS. Okey, nisbah yang bagi PQ nisbah QR ialah 3 nisbah 2. Manakala panjang RS ialah 2 cm. Okey, panjang RS ialah 2 cm. Okey, 2 cm. Okay, kita tengok jumlah daripada P kepada S ialah 12. Jadi baki dia bila kita tambah nilai X, contoh ni PQ, panjang sebenar PQ dengan panjang sebenar QR, kita akan dapat 12 cm. Maksud dia X tambah Y tambah 2, kita akan dapat 12. Jadi kita nak tahu berapa hasil tambah X tambah Y ni. Maksud dia P tambah Q. Sebab kita akan tengok bila kita tambah, jadi belah atas pun kita akan tambah. Maksud dia 3 tambah 2 sama dengan X tambah Y. Jadi nak dapatkan X tambah Y ni buat macam mana? X tambah Y, kita akan dapat 12 tolak 2. Sebab 2 ni terbawa pergi belakang. Kita nak dapatkan X tambah Y. Yang 2 ni dah dapat, so kita boleh tolak. Jadi 12 tolak 2 kita akan dapat 10. Lepas tu nisbah pun kita boleh tambah. Kita tambahkan dia 3 tambah 2. Maksud dia nisbah PQ tambah QR sama dengan 3 tambah 2. Jadi kita akan dapat 5. Maka panjang sebenar 10 cm. P kepada R 10 cm.
dinisbahkan kepada 5 bahagian. Jadi 10 kita boleh bahagikan dengan 5 untuk kita dapatkan 1. Sebab kita nak cari 1 ni, X dengan Y ni berapa? Kita boleh cari. So jadi dapat 10 per dengan 5 kita akan dapat 2. Maksud dia 3 kita kena darabkan dengan 2. 2 kita darabkan dengan 2 juga. Okey, yang ni 2 cm ni nilai sebenar. Jadi berapa darab 2 dapat 2? 1. So kita 1 darabkan dengan 2. So kita dapat adalah nisbah RS iaitu 1. Yang ni kita dapat nisbah dia 3, 2. Maksud dia PQ nisbah QR nisbah RS sama dengan 3 nisbah 2 nisbah 1. Dan panjang sebenar dia ialah 2 cm. Okey, jadi bila 1 kepada 2 cm kita kena darabkan dengan 2. Yang ni. Maka 3 dengan 2 pun kita kena darabkan dengan 2. Jadi 3 darab 2 kita akan dapat 6. 2 darab 2 kita akan dapat 4. Jadi kita dapatlah nisbah dia dalam bentuk cm. Iaitu 6 cm dinisbahkan kepada 4 nisbah kepada 2. Macam tu. Okey. Itu untuk contoh 13. Okay, jadi macam mana kita nak tentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar? Okey, kadar ni dia macam kadaran juga. Contoh dia bagi, soalan dia dekat sini. Dia bagi kadar denyutan jantung dia 420 kali dalam tempoh 4 minit. Dalam tempoh 4 minit. Jadi dia tanya berapa kali, okey kita tahu nilai X, berapa kali untuk tempoh 12 minit. Macam tu. Dia sama macam kaedah kadaran. Yang mana kita boleh guna kaedah kadaran ataupun guna pendaraban silang. Yang mana kaedah kadaran kita buatlah. Kalau 420 kali dalam tempoh 4 minit, jadi berapa kali untuk tempoh 12 minit? So kita buat kaedah kadaran. Jadi 4 kepada 12. 4 kena darab dengan 3 dapat 12. Jadi 420 pun kita kena darabkan dengan 3. 420 darab dengan 3 kita akan dapat 1260 kali. Jadi kita dapatlah nilai X dia. Macam tu. Ini kaedah kadaran. Okey. Kemudian kalau kaedah darab silang. Okey, sama kaedah dia. Maksudnya kita tulis juga benda yang sama. 420 sama dengan 4 minit. 420 kali sama dengan 4 minit. Kita letak 420 per 4 sama dengan berapa kali untuk tempoh 12 minit. Jadi kita darab silang. Kita buat darab silang. 4 darab X. 420 darab 12. Jadi 4 darab X sama dengan 4X. 420 kita darabkan dengan 12. 420 darabkan dengan 12 kita akan dapat 5040. Okay, jadi nak dapatkan nilai X, kita tak mau 4X. Kita nak X saja. Jadi bawa 4 ni pergi belakang. Dia jadi bahagi sebab tadi kita darab 4 darab X dapat 4X. Jadi bila kita nak bawa pergi belakang dia jadi bahagi. So 5040 bahagi dengan 4 kita akan dapat 1260 kali. Okay, so kita dapat samalah. Macam tu. Okey. Macam itulah kita kalau soalan yang berkaitan kadar ataupun kadaran, kita boleh guna dua kaedah ni. Kadaran ataupun darab silang. Okey, seterusnya macam mana kita nak selesaikan masalah. Maksudnya kita tengok apa soalan yang panjang macam ni, kita kena keluarkan maklumat. Okey, nak selesaikan masalah. Dia kata seorang pekebun sayur menggunakan kaedah tangkap tanda lepas dan tangkap semula untuk menganggarkan populasi siput dalam kebun sayurnya. Okey, dia menangkap 24 ekor siput dan menandakan cangkerang setiap siput itu. Pekebun sayur kemudiannya melepaskan siput ke dalam kebun sayurnya semula. Selepas 2 minggu, dia menangkap secara rawak 30 ekor siput dan mendapati 5 ekor mempunyai cengkerang yang bertanda.
dia menggunakan kadaran berikut untuk menganggarkan populasi siput di dalam kebunnya. Okey, jadi dia nak suruh kita anggarkan populasi siput dalam kebun sayur. Okey, jadi kita tengok dekat sini, dia bagi bilangan siput yang bertanda, kita per dengan bilangan siput yang ditangkap semula, sama dengan bilangan siput yang ditangkap dan ditanda, dan kita akan dapat populasi siput dalam kebun sayur. Okey, jadi dia bagi dekat sini 24 siput. Dia tangkap 24 siput dan ditanda. Maksud dia 24 siput dan ditanda per dengan kita nak cari populasi. So X. Lepas tu dia tangkap semula, iaitu yang bertanda tu berapa daripada yang dia tangkap semula. Maksud dia yang dia tangkap semula tu ialah 30. So kita letak 30. Yang bertanda ialah 5 daripada 30 yang ditangkap semula, 5 yang bertanda. Okey, jadi kita boleh buat kaedah kadaran ataupun kaedah darab silang. Yang mana kaedah kadaran kita buat 5 dengan 30 ni kita boleh perkecil. Sebab 24 dengan 5 tak boleh nak bahagi ataupun darab. Jadi perkecil macam mana? Kita tengok 5 dengan 30. Kita bahagikan 5 bahagi 5 dapat 1. 30 bahagi 5 dapat 6. Jadi kita akan dapat satu kadaran yang baru iaitu 24 per X sama dengan 1 per 6. Jadi 24 kepada 1 maksudnya kita bahagi 24 ataupun 1 kepada 24. 1 kepada 24 maksudnya kita kena darab 24. Jadi 6 darab jugalah dengan 24. Macam tu. 21 kepada 24 maksudnya kita darabkan 24. Jadi bila atas darab 24, bawah pun kena darab 24. So 6 darab 24 kita akan dapat ni 144. Jadi nilai X ataupun populasi siput dalam kebun tu ialah 144. Macam tu je lah.